Hai semua, kembali lagi bersama saya di OK Channel. Segmen yang saya nak sampaikan pada kali ini ialah segmen seram Wat Bersalin Misteri. Masa ni lepas habis study, saya ditugaskan kat hospital bahagian Wat Bersalin. Terpaksalah dirahsiakan sebab takut nanti kena saman. Masa tu saya ingat lagi, malam tu saya ditugaskan di Wat Bersalin. Wat Bersalin ni ada satu lorong sahaja. Bila kita jalan sepanjang lorong tu, ada bilik untuk yang ke kelas 2. Di sebelah kanan, kalau jalan terus lagi ada Wat Wing A dan sebelah kiri Wat Wing B. Malam tu saya kerja kat Wat Bersalin kelas 1 dan kelas 2. Saya masuk kerja pukul 8 dan habis briefing semua, saya rutin cek semua pesakit. Adalah seorang patient ni. Dia suka berjalan, saya tegur dia. Saya cakap rehat ibu mengandung, tak boleh berjalan jauh-jauh. Nak pula dia tengah-tengah sarap mengandung dan berisiko. Dia suka datang kat kaunter tempat saya dan kawan-kawan di situ. Nak buat kerja, kena tulis report semua. Kawan saya tengah bagi susu kat bayi yang baru lahir. Dia berborak dengan kami semua. Nak dijadikan cerita, sepanjang Wat Bersalin tu, akak ni suka sangat sembang dengan saya. Dia suka cakap muka saya macam adik dia. Saya cakap, iya ke? Saya senyum lah. Malam tu saya cek dia. BP dia okey, semua okey. Bila saya cek dia sebelum-belum ni, selalu dia makan limau. Saya tanya dia, kenapa suka makan limau? Dia cakap, memang buah ni buah kesukaan dia. Nak limau tak? Tapi saya tak nak sebab saya tak suka. Dia hanya senyum je kat saya. Esok, kebetulan masa lift saya tu, dia sakit nak bersalin. Saya cek baru buka 2 cm. Kena tunggu lagi 3-4 cm baru boleh hantar ke labor room. Kebetulan pula, saya pula shift dah habis. Esok tu, saya cuti 3 hari sebab abang saya kahwin. Lepas naik cuti tu, patut saya naik petang. Tapi dek kerana kawan saya ni ada kecemasan, saya kena ganti dia masuk shift. Macam biasa, saya akan rutin cek semua pesakit dalam Wat Bersalin tu sebelum pukul 12 malam. Sebab tak nak mengganggu dia orang rehat. Saya tertanya-tanya juga, mana akak yang selalu borak dengan saya ni? Mungkin dah keluar Wat Bersalin kot. Saya pun tak tanya kawan saya. Saya tengok dok kumpul tiket semua sambil dengar lagu, manakala kawan saya pula duduk dalam bilik rehat tengah membaca novel. Sebab kami ni kerja tak boleh tidur. Nanti jadi apa? Kami yang kena. Sebab itu nak hilangkan mengantuk kami baca buku atau berborak. Saya pun duduklah cek tiket. Tengah kusyuk menulis, tiba-tiba akak tu muncul. Saya terkejut juga. Dia tegur. Saya cakap kat dia, akak ada lagi ke? Saya ingatkan dah keluar. Macam mana bersalin? Okey tak? Akak tu hanya tersenyum je kat saya. Tapi muka dia agak pucat sikit. Tiba-tiba dia cakap, nak limau tak? Saya cakap, tak apalah kak. Saya tak berapa nak makan limau ni. Akak makanlah. Dia tanya saya, lagi nak limau tak? Dekat 3 kali saya tolak pemberian akak tu. Akhirnya saya ambil juga sebab kasihan kat dia asyik pelawar saya dari tadi. Saya tanya dia, akak dah tukar Wat ke? Tak nampak pun tadi. Dia geleng kepala je. Tiba-tiba ada bayi menangis. Kawan saya ni tugas dia memang bagi bayi susu Banyak minum. pula minum susunya dari minum, tadi. susu minum susu. Sebab saya tengah tulis report. Tengah-tengah kawan saya buat susu tu kat pantry, saya masih tengah pelik lagi dengan akak ni. Selalunya dia ni peramah. Ada je benda nak cerita kat saya. Malam ni dia lain sangat. Kawan saya ni bila saya pandang dia asyik berkerut dahi tengok saya. Saya pun pelik jugalah. Kenapalah kawan aku ni? Sekali tu akak tu jalan. Dia lambai tangan kat saya. Saya pun senyum.
Lepas tu kawan saya tepuk saya dari belakang. Dia cakap, "Hoi, apa sah mu senyum? Mu bergayut ke?" Saya cakap, "Taklah, lah hang ni buta ke? Kan aku tengah berbual tadi." Kawan saya cakap, "Dengan siapa?" Dia tengok sepanjang koridor tu tak ada siapa-siapa. Yang ada pun senior, jururawat lain yang tengah jalan sambil tengok report. Semuanya ada kerja masing-masing masa tu. Kawan saya cakap, "Mu ni biar betul. Mu sembang dengan siapa?" Sambil dia tengok sepanjang koridor tu, tak ada siapa-siapa. "Lah, aku sembang dengan akak yang suka makan buah limau tu lah." Kawan saya terus pucat muka dia. Masa tu ada bayi kat wad bersalin tu. Adalah dekat 4 orang bayi. Semuanya menangis. Tiba-tiba saya rasa meremang bulu roma saya. Saya bagi semua bayi tu diam. Dan senior jururawat datang tengok sebab bayi tu menangis macam takutkan sesuatu. Saya jadi macam terkejut kerana semua bayi ni menangis serentak. Lepas kejadian misteri itu, kawan saya ni tarik tangan saya masuk bilik rehat. Kawan saya cakap, "Betul kamu sembang dengan akak tu?" Saya cakap, "Betul lah, kenapa? Mu tak nampak ke?" "Macam mana aku nak nampak? Aku ingat mu tengah bergayut. Aku tak pedulilah. Lepas tu aku tengok mu pula asyik tengok atas macam tengah sembang dengan orang. Mu cakap sorang-sorang, mu tahu tak?" Saya cakap, "Ya ke?" "Ya betul." Kawan saya cakap lagi, "Mu agak-agak lah. Akak limau tu lepas dia bersalin tu, uri dia lekat dalam. Dia meninggal lepas bersalin. Mu tahu tak?" Saya terus mengucap panjang. Memang terkejut sangat. Sepanjang malam tu saya fikir, biar betul. Habis limau yang dia bagi tu apa? Takkan aku mimpi kot, bisik hati saya. Sekali saya tengok dalam beg saya, dalam tu bukan limau, tapi batu. Sangat seram peristiwa yang saya alami. Pengalaman saya kerja di hospital. Kalau tak faham, maaf ya, cuba fahamkanlah. Okey. Kisah yang kedua, pocong menyerupai kakak. Saya Hana ingin bercerita tentang kakaknya yang pernah diganggu semasa dia pergi acara perkemahan bersama kawan sekolahnya. Kisahnya bermula semasa kakak saya tertegur sesuatu yang pelik. Orang tua berpesan, jangan tegur bila kita masuk rumah orang. Tapi mulut kakak saya ni celupa. Dia pergi tegur dan bertanya, "Siapa yang kemas kemah aku ni? Tadi masa kita mandi sungai kemah bersepah." Peliknya, dengan nada yang agak kuat. Keesokan harinya mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Kakak saya sampai di rumah ketika hari sedang senja. Malam hendak tidur, kakak saya mula rasa gelisah. Pusing kanan tak kena, pusing kiri pun tak kena. Kemudian dia posisi terlentang sambil mukanya menghadap siling dan kipas sambil cuba lelapkan mata. Tiba-tiba keseluruhan anggota badannya tidak boleh bergerak, tidak boleh menjerit, apatah lagi sebut sepatah perkataan pun tidak boleh. Lagi sebut sepatah perkataan tidak boleh. Kakak saya pun membuka matanya dan tiba-tiba ternampak ada benda yang berbungkus seperti pocong dan berwajah sepertinya sedang berdiri di sisi katilnya. Makhluk itu membongkokkan badannya hingga permukaan wajah kakak saya. Betul-betul berada di depan
depan kakak saya. Masa tu kakak saya hendak nangis. Tetapi tak boleh. Hendak buat apa-apa pun tak boleh. Kakak saya mula cuba membaca surah-surah lazim seperti Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Tapi makhluk itu mengejek bacaan kakak saya sambil menggoyangkan badannya ke kiri ke kanan. Bukan itu sahaja, dia ikut membaca sekali sambil mentertawakan surah-surah yang kakak saya baca itu. Kakak saya pejamkan mata, kosongkan fikiran dan kakak berserah kepada yang berkuasa. Kakak saya mula membaca surah Ayatul Kursi dan penuh khusyuk. Sepatah kakak saya baca dalam hati dengan betul. Bila kakak saya membuka mata, muka makhluk pocong itu menjadi merah. Matanya betul-betul menatap mata kakak saya dan tajam, dan kakak saya pejamkan mata. Matanya betul-betul berwarna merah. Dan kakak saya sambung membaca lagi ayat kursi. Bila kakak membuka mata sekali lagi, makhluk itu pun hilang. Dan baru kakak saya dapat menggerakkan seluruh tubuhnya dan menjerit sekuat hatinya sambil menangis teresak-esak. Pagi itu dia menceritakan segalanya kepada emak. Emak pun berkata, "Itulah kau, mulut tu jaga sikit. Mulut tu jangan celupa. Tapi kau degil. Kan dah kena. Benda tu ikut, rasakanlah." Kakak saya pun sangat-sangat menyesal dengan kelakuannya. Okey kawan-kawan, itulah dia cerita pendek dari saya. Kalau anda suka, jangan lupa like, komen, subscribe, tekan butang loceng sekali ya. Okey, bye-bye.